Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro Online, di mana kami akan membawakan ringkasan jenayah sepanjang minggu lalu. Anak durjana sanggup cederakan bapa kandung sendiri. Gadis remaja tempatan dilarikan lelaki Lombok. Tiada kesudahan. Pendatang asing tanpa izin sanggup menempah maut untuk elak dicekup pihak berkuasa. Mahasiswi universiti nekat melanggar peragut ganas. Hanya kerana tidak tahan teguran, seorang remaja tergamak mencederakan ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata berbahaya. Kru My Metro Online yang mengetahui mengenai kejadian itu bergegas ke Ampang baru-baru ini untuk bertemu ayah malang itu. Remaja yang layak digelar anak durjana itu sanggup menumbuk kepala bapanya menggunakan buku 5 sehingga terpaksa menerima beberapa jahitan hanya kerana rimas dengan nasihat bapanya yang mahu dia mencari pekerjaan dan berubah sikap menjadi orang baik. Malah anak sulung daripada 6 beradik itu turut cuba memukul bapanya menggunakan tukul besi berhampiran rumah mereka di flat PPR Sri Alam, Jalan Istana baru-baru ini. Mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Mustafa berkata, dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam itu, dia yang baru pulang bekerja menegur isterinya berhubung sikap anak sulung lelaki mereka yang gemar melepak dan membuang masa bersama rakan sebaya. Selepas menerima rawatan di hospital, Mustafa kini berehat di rumah rakannya di Ampang berikutan bimbang untuk pulang ke rumah kerana bimbang anaknya bertindak di luar kawalan termasuk membunuh. Angah kata, tak boleh puan, kata. Sebab apa dia bukan pertama kali buat ayah saya macam ni. Anak yang nombor 2 sendiri cakap. Lepas tu puan tu ambil lah surat undang-undang tu, dia kata ini limit. Kalau anak-anak semua mengisi abang tu, saya faham. Masalahnya dia seorang saja yang berani buat macam ni. Sebab apa yang kita tegur, dia tak nak dengar, mak dia backing. Macam mana hidup saya? Ketua keluarga, kalau jadi macam ni. Opah dia pun manjakan dia, atau sebab dia jadi macam ni. Bila dia dah jadi macam ni, patut opah dia ambil lah bela. Manja sangat daripada kecil kan. Kita bukan nak abaikan anak. Saya anak ramai cik. Fenomena gadis warga tempatan dilarikan lelaki warga asing belum ada kesudahan. Baru-baru ini, seorang lagi remaja berusia 18 tahun dilarikan dan terpedaya dengan pujuk rayu seorang jejaka Lombok. Kru My Metro Online berkesempatan mendengar luahan hati ibu mangsa. Gadis itu, Nur Hidayah Sahari, dilaporkan hilang dari rumah pada hari jadinya selepas pergi ke tempat kerjanya di sebuah pasar raya di Bandar Baru Bangi baru-baru ini. Sebelum itu, dia dipercayai berkenalan dengan seorang lelaki warga Indonesia dari Lombok sejak 2 bulan lalu. Kehilangannya disedari ibunya itu selepas anaknya tidak pulang ke rumah pada hari berkenaan sebelum mengetahui anaknya itu mengikut seorang lelaki berusia 20 tahun dari Lombok bernama Roni. Susulan itu, Nuraini membuat laporan polis mengenai kehilangan anaknya itu. Katanya, sebelum kehilangannya, perangai Dayah agak pelik kerana lebih banyak berdiam diri dan tidak mahu memandang muka sekeluarga. Sebelum dia hilang tu, dia ada perangai pelik tak? Tak perasan pula. Cuma kakak ipar dia lah perasan sikit. Malam Jumaat tu lah sebelum dia hilang, dia langsung tak nak pandang kakak iparnya tu. Dia tunduk aje. Tapi kakak iparnya nampak dia macam lain lah muka dia macam kuning. Terbayang sikitlah mata dia merah. Mata dia merah. Ibunya merayu kepada Roni agar memulangkan semula Dayah ke pangkuan keluarga. Sementara itu, Pegawai Rela Daerah Hulu Langat, Musa Muhammad Yunus berkata, pihaknya mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Maritim untuk memantau perairan negara bagi menghalang lelaki terbabit daripada membawa keluar mangsa. Mengarahkan dan juga telah berhubung dengan pihak-pihak yang tertentu seperti pihak Maritim, Pejabat Rela Daerah Kelang dan juga Immigration, Polis Marine, semua saya dah hubungi untuk pihak-pihak itu membantu dalam mencari ataupun menyekat daripada anggota itu dibawa keluar ke negara. Kebanjiran warga asing yang masih ramai di negara ini menyebabkan pihak berkuasa terus menjalankan pemantauan dan operasi penguatkuasaan terhadap kehadiran mereka. Dan baru-baru ini di Bukit Jalil, pihak berkuasa mengadakan siri pemeriksaan untuk membantras kehadiran parti
Muhammad Afendi Ishak mempunyai butirannya. Ibarat menempah maut apabila puluhan pendatang asing tanpa izin parti mengambil risiko terjun ke dalam parit, meredah kepingan zinc dan bersembunyi di bawah lantai rumah semata-mata ingin mengelakkan diri daripada dicekup pihak berkuasa dalam serbuan di tapak pembinaan di Taman Bukit Jalil baru-baru ini. Serbuan kira-kira jam 2 pagi itu disertai lebih 200 anggota penguatkuasa dari Jabatan Imigresen, Relah dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Seramai 106 orang ditahan, masing-masing 71 lelaki dan 33 wanita serta 2 kanak-kanak berusia 20 bulan dan 3 tahun. Kebanyakan mereka warga Indonesia dan hanya seorang warga Bangladesh. Semua yang ditahan akan disiasat mengikut Seksyen 15 Kurungan 1 Akta Imigresen 1959. Siapa sangka seorang mahasiswi universiti tempatan yang bertubuh kecil dan kelihatan lemah lembut sebenarnya berupaya mempertahankan dirinya dari serangan seorang peragut ganas yang cuba menyamun beg tangan wanita itu. Keberaniannya membawa kepada penangkapan peragut berkenaan yang akhirnya dipenjarakan 5 tahun. Kru My Metro Online menyingkap kisah ini. Tindakan nekat pelajar perempuan Universiti Teknologi Mara itu memecut laju motosikalnya sejurus di Ragut bukan sahaja berjaya menangkap penjenayah terbabit, malah membantu polis menyelesaikan beberapa kes berkaitan ragut dan samun di sekitar daerah itu. Berdasarkan kejadian itu, Juliza, 23 tahun, sedang menunggang motosikal dalam perjalanan untuk menghadiri kuliah di UiTM sebelum motosikalnya dipintas oleh suspek yang kemudian menyambar beg tangan yang diletak dalam bakul sebelum memecut laju motosikalnya menuju ke Seksyen 3. Kerana terlampau geram, mangsa yang terkejut dengan kejadian itu nekat mengejar lelaki itu sehingga Jalan Persiaran Datuk Menteri sebelum melanggar motosikal suspek berdekatan 1 pusingan U. Tindakan nekat wanita itu menyebabkannya luka di beberapa bahagian badan. Namun penjenayah terbabit yang dikendaki atas beberapa kes samun ragut berjaya diberkas dan akhirnya dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Session. Keluarga tahu masa lepas kejadian tu saya dapat balik handphone, saya terus call mak saya kan. Mak saya pun terkejut lah kan. Cakap memang saya cakap memang saya langgar dia, memang saya dah nekat langgar dia. Lepas tu tapi tak cakap kat mak jangan risau sebab saya tak ada patah apa-apa sebab orangnya pun dah kena tangkap. Bila macam dalam keadaan saya perempuan, kebanyakan semua member saya kan dia macam cakap kalau aku tak berani lah, memang aku menangis lah macam tu kan. Cakap memang kita kalau kata ragut yang jalan kaki tu memang takkan dapat kejar, tapi saya kebetulan masa tu memang saya naik motor and then dia ragut pun dia tak tendang motor saya ke apa ke, so saya still atas motor. Disebabkan keadaan tu saya beranikan diri untuk kejar dia. Sebab kita dalam keadaan tak jatuh apa-apa, kita ada peluang untuk kejar dia, saya kejarlah dia. Kalender jenayah minggu ini berakhir di sini. Namun kru My Metro Online akan terus membawakan berita-berita jenayah terbaru untuk anda. Pelayar laman web www.hmetro.com.my. Sekian, saya Gaddafi Musli, juru kamera Syahrul dan penerbit Mio Azlan untuk My Metro Online.